Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita kepada episod seterusnya di dalam segmen Seni Siti. Dan bersama kita pada hari ini adalah Encik Azhar Ahmad. Beliau adalah pemilik Galeri Art Cube di Malaysia dan kita berada di KLGCC International Gallery di mana kita melihat di sekeliling kita artwork daripada artis Ani Keteni Madian. Dan Encik Azhar adalah salah seorang orang penting yang bekerja keras untuk menjayakan pameran ini dan kita betul hari ini dapat bercakap sendiri dengan beliau untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang pameran ini. Jadi Encik Azhar boleh kongsikan bersama kita dan juga para penonton kita di luar sana tentang bagaimana inspirasi tercetus untuk menganjurkan pameran sebesar ini. Okey, pertama sekali terima kasih Seni Siti sebab datang kepada show Suseh ni. Tajuk show ini daripada solo Ani yang kedua. Dipanggil Suseh. Dalam bahasa Sarawaknya, Suseh ini maksudnya bercerita. Jadi pameran ini tentang cerita-cerita tradisional rakyat Sarawak, orang-orang Sarawak. Jadi ada 15 karya dan 15 karya yang menceritakan 15 different yang berlainan lah, cerita-cerita rakyat Sarawak yang berlainan. Kita dah pernah bekerja dengan Ani sebelum ni. Pameran solo beliau yang pertama 5 tahun lepas di galeri kami di Intermark Mall. Tapi sekarang kami bekerjasama dengan kita punya venue partner. Yang pertama sekali Sam Dhabi Property yang memberikan kita space yang sangat cantik lah, dengan panelnya sekali. Jadi kita boleh menganjurkan pameran solo ini di venue di KLGCC Resort. Dan kita juga disokong oleh Balai Seni Negara, kita disokong oleh CIMB dan juga Yayasan Hasanah. Jadi kita amat berterima kasih juga kepada kita punya partner yang mana tanpa sokongan mereka ni, dia tak boleh jadi sebesar yang ada sekarang di KLGCC Resort lah. Jadi untuk jawab soalan tadi, maknanya kami dah pernah bekerjasama dengan Ani sebelum ni. Dan untuk yang solo kedua ni kita boleh dapat lihat ancakan dia punya karya-karya yang lebih menarik lah dari segi penggunaan warna, penggunaan material, medium dan juga komposisi. Jadi kita boleh lihat di sini di belakang kita salah satu daripada hasil seni halus yang telah dibuat oleh artis Ani Keteni Madian dan kita lihat sini bahan-bahan yang digunakan sangat unik ya. Mungkin Cik Azhar boleh kongsi bagaimana sumber idea dan juga bahan yang digunakan di dalam karya-karya Ani Keteni Madian. Okey. Ani Keteni memang dah familiar, dah biasa dia punya what we call visual language dia. Maknanya dia punya bahasa visual dia sebelum ni dikenali dengan motif puak kumbu. Pattern puak kumbu tu Ani ambil dan dia jadikan abstraction. Jadi dalam bentuk abstrak lah. So dia letak untuk kayu ni, ini yang dah biasa untuk dia. Sekali tengok biasanya orang akan tahu ini kerja hasil karya Ani Keteni. Untuk solo yang kedua ini, yang Suseh ni, dia ada penambahan yang paling penting ialah penggunaan resin, polimer, yang mana dia boleh letak warna yang berbeza. Untuk karya ini contohnya tajuknya Dang Isah Tandang Sari. Dia menceritakan tentang bagaimana Dang Isah cuba dibunuh oleh suaminya tapi gagal kerana Dang Isah tidak boleh dibunuh dengan senjata biasa. Kalau kita tengok ada penggunaan keris kat sini. Dan sebenarnya Dang Isah hanya boleh dibunuh oleh 7 helai rambut beliau sendiri. Jadi ini cerita-cerita yang untuk saya yang berasal dari Semenanjung memang tak pernah tahulah. Satu yang unik ya, sesuatu yang istimewa kepada Sarawak yang kita terjemahkan dalam bentuk karya seni. Bagi saya sangat menarik. Dan berapa lukisan yang dipamerkan dan sehingga bila pameran kita ini? Ada 15 karya. Untuk karya di dinding, wall sculpture kita panggil, ada 10. Dan tapi yang menarik juga ada what we call work totem. Dia macam arca berbentuk 4 segi yang mungkin freestanding. Mungkin boleh kongsi di mana work totem
tersebut yang Encik Azhar ceritakan sebentar tadi? Ada di dalam galeri. Okey. Ada di dalam galeri Kan kita. kita boleh bergerak Kalau kita nak ke bahagian tersebut. bahagian tersebut, so kita memang susun macam ni. Sini ya. Karya berbentuk totem ini penting untuk, dan dia pernah sebelum ini pun untuk solo yang pertama, karya yang berbentuk begini memang sudah ada, kerana Ani secara dia juga adalah berbangsa Iban, separuh Iban, Melayu campur Iban. Dalam masyarakat Iban, karya totem ataupun tiang begini penting kerana dia merupakan ritual dalam upacara pengebumian. Jadi Dia punya bentuk dia. bentuknya, tapi bila Ani olahkan untuk setiap tiang totem ni dibentuk dalam penggunaan warna, penggunaan cerita, dan dia jadi unik beginilah. So kita boleh lihat ada berapa saya lihat di sini ada 5. Ada 5 totem. karya, ada 5 karya. Ya. So contohnya macam karya kita akan nampak ada kat penggunaan warna merah, ada penggunaan warna hanya hitam dan putih saja. Ya, Jadi unik tu. jadi unik ya. Dan daripada 15 karya sini saya dengar telah banyak yang terjual ya, dan saya juga bangga apabila mendengar karya Ani telah dipamerkan di peringkat antarabangsa, dan mungkin boleh kongsi pengalaman pameran dan juga antara kolektor antarabangsa yang telah memiliki karya-karya Ani Ketenimadian. Kebanyakan macam Ani dah memang ada pengikut dia lah, ada pengumpul karya yang dah memang mengikuti pengembangan karya dia semasa dia di solo yang pertama, semua karyanya terjual habis, alhamdulillah. Untuk yang ini kita dah hampir keseluruhan dah terjual, alhamdulillah. Jadi Ani. terima kasih, sebab saya rasa visual yang dipaparkan oleh Ani untuk solo yang kedua ini, Suseh ini, dia memang menarik lah, memang menarik sebab kita tak ada lagi orang yang datang ke galeri dan tak cakap wow, sebab dia nampak dari segi bila you tengok saja you dah nampak dia punya karya tu memang unik. Bagi saya sangat international level karya-karya Ani Keteni ni, dan saya juga difahamkan antara klien-klien kolektor beliau adalah Google dan juga United Nations dan sebagainya, dan saya sendiri apabila datang ke pameran ini melihat dan merasakan karya-karya beliau sepatutnya berada di museum seperti MoMA di New York dan sebagainya. So bagi saya sebagai seorang artis wanita, memang ini satu kejayaan, tapi walaupun ini adalah satu pameran solo, saya rasa ada satu tim yang besar yang menjayakannya, dan Encik Azhar adalah salah seorang apa yang kita panggil ecosystem builder atau pembina ekosistem. Dan mungkin Encik Azhar boleh kongsi pengalaman bagaimana Encik Azhar berusaha keras untuk menaik tarafkan karya hasil seni artis-artis di Malaysia dan juga ekosistem seni di Malaysia ini. Artis juga memerlukan support system. Ada tugas galeri yang tersendiri. Untuk planning Suseh ni, Ani mengambil masa 2.5 tahun untuk menghasilkan keseluruhan karya. Kita telah terlibat dari awal, sebab bila kita lihat penggunaan material yang baru macam resin tu, dia agak mahal. Dia diimport daripada Amerika Syarikat. Jadi kita telah also bekerjasama dengan artis untuk kita sendiri pun ada membantu dari segi financial, daripada kewangan untuk sebab tu work yang dihasilkan sebegini. Sebab bila artis ada akses, dia tak, sebab 2.5 tahun you buat karya, meaning you kena tahu macam mana nak survive financially. So selama ni orang cakap artis kena miskin, artis baru buat work bagus, sebenarnya saya tak setuju langsung. Artis pun perlu hidup ya. Artis perlu hidup. Artis memang macam kita semua kena ada. Yalah, kalau you risau pasal macam mana bila nak beli susu anak, you tak boleh berkarya dengan bagus sebenarnya. Jadi bila benda tu dah di cover, maknanya adalah pihak lain. Macam kami galeri, kami berani. Kami pilih artis yang mana yang kita rasa memang perlu dibantu. Dan kita tengok macam artis macam Ani ni, nak jadi artis yang berjaya, dia bukan setakat ada talent, skill. Dia kena ada usaha yang keras, hard work.
Tapi bila kita tengok semua tu ada dekat ni, so kita pun beranilah untuk kita cakap okay, let's work on the solo show. Jom kita buat. Maknanya dari segi kewangan tu tak apa, kita boleh bantu. Maknanya you fokus buat work. Make sure you buat work yang bagus, yang mana akan wowkan semua orang. I think so far alhamdulillah apa yang kita boleh tengok dengan respon semua tu, kita macam boleh cakap yang kita dah berjaya lah untuk cakap orang-orang yang masuk sini semua akan kata wow, ini lain. Tapi semuanya tu bermula dengan seseorang ataupun beberapa individu ataupun satu kumpulan yang have faith in her. Betul. Abilities kan, yang percaya dengan kebolehan, dengan bakat yang ada, yang boleh dibina lagi, didalamkan lagi, ditambah baik sehingga menjadi sesuatu yang besar sebegini kan. Tapi itu yang menunjukkan peranan dan juga sokongan yang sebegini ni sangat penting, dan dia juga boleh memastikan artis tersebut tidak orang kata putus asa kerana tidak mempunyai kecukup dana untuk menyara hidup, untuk memastikan keluarga mereka tidak terabai sewaktu mereka 2 tahun setengah untuk menghasilkan karya-karya agung sebegini. Jadi saya mengharapkan ramai lagi di luar sana yang berhati murni seperti Encik Azhar yang boleh membantu artis-artis untuk naik, untuk berjaya, sebab artis karya seni di Malaysia ini kualiti dia begitu kita lihat, bagi saya ini sudah bertaraf antarabangsa. Dan banyak lagi saya rasa artis-artis seperti Ani di luar sana yang boleh orang kata mendapat manfaat daripada usaha-usaha oleh insan-insan seperti Encik Azhar. Dan saya lihat juga karya-karya Ani, macam kita boleh pergi ke bahagian sini, ini lebih 10 kaki mungkin Encik Azhar. Actually 18 kaki. 18 kaki. Dan 18 kaki. daripada apa yang saya lihat ni, saya membayangkan bagaimana secara logistiknya untuk kita mengangkut daripada galeri ke tempat pameran. Jadi mungkin boleh kongsi antara cabaran-cabaran yang dihadapi bersama lah. Okey, pertama sekali bila Ani buat karya besar sebegini, dia kena fikir terus logistik. Jadi untuk karya ni dia ada 5 bahagian. Jadi bila kita bawa turun, just nak bawa semuanya ke dalam galeri ni, logistik saja dah pening jugalah, sebab dia tak boleh, agak fragile. Dia tak boleh letak, tak boleh ikat dekat lori for example, kena letak dekat lantai, dan sebab banyak bahagian, so kita kena betul-betul buat planning lah macam mana nak letak sini. Just nak gantung work pun ada kena ada expertise, dan kita pakai installer yang kita dah memang percaya. Kalau you tengok untuk karya Puteri Santubong ni, dia ada 5 bahagian, 5 panel 5 panel. Dan setiap panel tu kita rasa berat dia dalam 80 kilo. Jadi untuk ia berat, dia memerlukan satu ialah hard work lah, tapi juga kepakaran untuk kita menggantung supaya nampak macam dan memerlukan kepakaran, mungkin insurans sekali support dan sebagainya. Jadi semua ini adalah orang kata professional support yang diperlukan oleh seseorang artis. That's why saya selalu kata it's never a solo exhibition. It's actually never a solo work. It's actually a huge teamwork. Satu kerjasama yang besar, yang erat, yang boleh menghasilkan sesuatu yang boleh kita banggakan seperti ini. Jadi itu sangat penting ya Encik Azhar. Jadi kepada semua audience kita di luar sana, anything yang Encik Azhar nak kongsikan untuk menarik mereka datang, jom kita tengok pameran Ani Keteni Madiran yang akan berakhir pada hujung minggu ini. Saya selalu ditanya, even kawan-kawan saya pun ada yang takut nak masuk galeri, even masa kita dekat Intermark pun. Soalan yang pertama dia orang cakap selalu, saya tak pandai nak appreciate art. Tapi benda tu sebenarnya senang sangat. So artis dah buat 15 work, ada bentuk yang lain, cerita yang lain, color yang lain, komposisi yang lain. So bila kita masuk dalam galeri ni, kalau you suka work ni sebab dia besar, you tak salah. Kalau you suka work yang tu sebab color dia hitam putih saja, you tak salah. Kalau you cakap saya suka karya ni sebab dia ada warna merah yang sama dengan color kereta saya, you pun tak salah. Itulah sebenarnya you appreciate art. Appreciate art ni kita tengok. So ada work dalam ni yang
A akan suka, B akan tak berapa gemar, tapi C akan suka sangat yang ni. Itu semua bergantung kepada pilihan masing-masing. Cita rasa masing-masing. Yelah, macam artwork yang saya paling suka dekat dalam galeri ni adalah cerita tentang buaya. Okey, dan itu kita akan kongsikan bila kita interview Annie Ketrimadian sendiri. Okey, nantikan cerita kita tentang buaya, satu misteri ya. Dan terima kasih sekali lagi Encik Azhar daripada Art Cube. Bagi saya Encik Azhar adalah seorang daripada pendukung seni di tanah air, dan banyak lagi artis-artis kita di Malaysia ini yang boleh kita bantu, dan ekosistem ini terbentuk daripada kolektor, daripada mereka yang menghargai seni, dan kita juga boleh didik anak-anak kita daripada kecil lagi untuk menghargai betapa pentingnya kita memastikan kita punya seni budaya bangsa kita kita terjemahkan dalam bentuk karya-karya seperti ini, dan kita datang bawa anak-anak kita untuk mereka menghargai karya-karya seni, sebab tidak mudah sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang sebegini, dan yang memerlukan ramai pendukung-pendukung yang untuk memastikan artis-artis ini dapat kita santuni supaya mereka boleh kekal menghasilkan karya-karya agung. Jadi datang dan support dan untuk kita memeriahkan lagi industri seni tanah air betul. kita. Bersama kita pada hari ini adalah seorang artis tersohor tanah air, artis wanita daripada Sarawak. Beliau mengadakan pameran solo yang dipanggil SUSE di KLGCC International Gallery di Kuala Lumpur, dan saya sebagai seorang wanita juga sangat berbangga dengan kejayaan beliau. Nama beliau adalah Annie Ketrimadian, dan Annie berada bersama kita pada hari ini, dan saya sangat bertuah dapat menemu ramah beliau pada hari ini. Dan Annie mempunyai satu bakat, dan bakat itu kalau boleh saya nak kongsi kepada ramai semua di luar sana supaya dapat lebih mengenali tentang sosok yang bernama Annie ini. Jadi Annie, terima kasih bersama kita pada hari ini. Bagi saya adalah satu momen yang sangat penting untuk kita tahu dengan lebih mendalam lagi apa yang menjadi sumber inspirasi kepada Annie, dan siapa dia Annie, ada apa dengan karya Annie. Okey, so jadi Annie boleh ceritakan kepada audiens kita semua bagaimana Annie bermula. Okey, saya terima kasih first of all, terima kasih di atas jemputan. Saya bermula daripada family semua perempuan. Okay, so adik-beradik saya semua perempuan. Berapa orang tu Annie? 7 orang. Wah, ramai, so many girls. 7 orang perempuan. So bila 7 orang perempuan, and then ayah saya ni seorang part time yang bertukang. Okay, so part time bertukang. So bila bertukang, kita automatically didedahkan dengan tools. Kita didedahkan dengan power tools, kita didedahkan dengan hand tools, kita didedahkan dengan kerja-kerja yang melibatkan fizikal, stamina. Jadi even saya punya mak pun memang bertukang juga, and also tukang masak. And of course untuk membesarkan 7 orang anak zaman dulu is bukan senang macam kita sekarang ada maid. So dulu memang tak ada maid. So nak besarkan 7 orang anak dah biasa kerja berat. Biasa tu kuderat tu memang nombor satu. Kuderat dua belah tangan. Memang nombor satu. So daripada situlah kita bila dah di-expose daripada kecil dengan power tools and dengan hand tools, walaupun orang kata tak banyak dalam saya boleh kata dalam 10%, tapi untuk umur masa tu, untuk kita faham, kita pun tak faham sangat. Masa mula-mula expose dengan hand tools, dan apa projek menggunakan hand tools buat rak kasut ke apa ke macam tu? Okey, masa saya di-expose untuk hand tools tu, saya buat rak kaset. Rak kaset untuk projek sekolah. So the only person yang saya boleh refer is saya punya bapa lah. Sebab dia yang very power untuk sebab dia pun technician juga. So dia tahu everything. So kita belajar, walaupun orang kata susahnya benda ni kita nak absorb, tapi slowly and then dapat
to settlekan projek masa tu. Daripada situlah saya start involve. Dengan dan Ayah tak marah ya anak perempuan main drill, kadang marah juga, hammer kan. Masa tu anak-anak kan bermain dengan alatan-alatan kerja tukangan Ayah kan. Kadang-kadang ada juga macam certain incident yang kita tak boleh nak control. Kadang jadi, ada jadi. Tapi bila orang kata bila dah ada insiden macam tu, then we realise benda tu you need to be careful. Tapi Ayah juga dalam masa sama mak Ayah bagi dorongan dorongan untuk anak-anak teruskan menggunakan alatan tersebut. Dan bagi saya betul, itu special kan. Mak ayah very penting sebab even untuk saya sekarang pun ada anak seorang. Bila di-expose benda macam ni dengan pada umur yang muda, satu is untuk anak tu faham lebih awal is better. And second thing, dia boleh buat kerja tu without any help daripada orang. And kita boleh settlekan sendiri. Dia mampu mandiri, berdikari dan berdikari sendiri. Saya selalu cakap macam kalau anak-anak conteng dinding, mak ayah jangan marah. Macam ni sama. Ani mak ayah dia, anak dia lagi bukan conteng dinding, dia main drill power tool saya dia. Jadi ayah dia bagi support lagi untuk dia. Dah tak ada beza sebab lelaki dengan perempuan sebab memang semua 7 orang anak perempuan kan. Dan mak pun dah biasa encourage anak untuk menggunakan kudrat 2 tangan untuk mencari rezeki kan. Tu saya sangat respect lah, alhamdulillah. Tahniah kepada ibu dan ayah Ani yang melahirkan anak yang berbakat seperti beliau. Dan seterusnya saya juga tertarik nak tanya apa yang menjadi inspirasi kepada jiwa seni Ani. Okey, saya start inspirasi start art masa SPM. Saya SPM sebab saya sekolah KL and then saya balik dekat Kuching balik. So saya SPM dekat SMK Jogja 8 Subang. So saya lama di sini and then lepas tu bila dah macam di Subang Jaya kita ada 3 kelas saja. So maksudnya ABC, kelas A is science side, B is ed maths, C is arts. So bukan kelas yang merosot lah. Maksudnya dia ada certain section yang kita nak macam specialty subject. So bila masa dekat Subang tu SMK USJ 8 is sekolah yang tak ada sesi petang masa tu, masa saya punya zaman tu. So kita specialty untuk fokus in art ni memang sangat-sangat kuat. So at the same time juga saya banyak buat live portraits and saya suka sketching, saya suka benda-benda yang eye catching. So bila inspirasi apa saja. Sometimes kadang cikgu tengah mengajar boleh sketch. Saya suka benda-benda macam tu, benda-benda yang impromptu ni kan. Bila ilham tu datang terus direkodkan momen tersebut di atas kertas, canvas dan sebagainya. Dan saya tertarik dengan itu sebab memang ramai artis yang membuat sculpture ataupun artis-artis contemporary bermula daripada medium tradisional menggunakan pensel, sketching, mewarna akrilik dan sebagainya. Menarik. Dan seterusnya saya tertarik kalau kita lihat dalam pameran Ani, kita boleh lihat di belakang kita dan di sekeliling kita daripada 15 artwork ni, beliau menggunakan medium kayu. Bagi saya kayu tu ada yang memandang enteng. Kayu berada di banyak di keliling kita. Jadi ada apa dengan kayu ni Ani? Kenapa kayu? Kenapa bukan medium catan lain seperti akrilik ataupun cat minyak yang digunakan oleh old masters kan? Kenapa kayu dan kenapa Ani tertarik untuk menggabungkan kayu dengan medium-medium lain yang unik ini? Okey, kayu macam saya dah bekerja dengan kayu dah lama. Jadi untuk kita dapat sinonim strong apa orang panggil tu hubungan dengan material, kita kena eksperimen banyak benda, kita kena try banyak teknik, kita understand banyak proses. So every material you akan pergi and go through banyak level of working process. Untuk contoh macam kayu, saya suka kayu because of benda ni is one of the healing process.
So First time saya dengar. Dia healing for you healing untuk I. So healing untuk I sebab okay, kalau orang tengok work I macam tak healing because of very delicate. Yalah, ada buaya kan? Ada buaya. We'll come back to the buaya later. But So bila kita as an artist, bila kita kerja yang work yang very delicate, very complicated, is very details, and kita ada time dalam satu working process tu, you akan automatically heal. Kalau orang tengok you punya working process ni is very complicated, tapi untuk you buat, you relax, santai, boleh relax lagi. You tak ada macam ada ketenangan stress di situ ketenangan. you boleh layan. So benda tu pada I one of the faktor yang memang I rasa kayu is good material untuk ayah. Dia rasa macam ada satu keserasian. Yes. Kayu dan Ani ni, dia macam kayu tu menerima Ani dan Ani pun menerima kayu tu sebagai. Jadi bagi saya tu sangat penting Dia tak, Ani tak bergaduh dengan bahan tu kan. Ada banyak artis yang kata dia bergaduh dengan bahan tu sebab dia tak dengar kata. Macam ni kayu ni macam seperti macam apa, mendengar kata kepada apa yang Ani nak lenturkan dia. Bagi saya tu penting sebab artis dia bila dia dah jumpa dia punya soulmate dengan bahan dia tu, dia teruskan kan. Dan saya suka bila Ani cerita kayu tu sebagai satu elemen penyembuhan. Dia makin satu yang mendalam untuk hati nurani kepada Masya-Allah. Itu bagi saya special tu Ani. Itu sangat penting. Sangat penting kan. Dan kayu ni mungkin kita nampak banyak, tapi kayu ni bukan mudah untuk dilenturkan kan. Betul. Dia seperti buluh juga. Dia perlu sesuatu, mungkin ada elemen spiritual di situ Ayu. Dia kayu tersebut Okay, dia macam kayu. Kita bila macam you cakap, you kena being a friend you dengan material. So bila you rasa stress dengan within you dengan material, you punya kerja takkan jadi. So that's why bila I cakap bila you boleh bersabar and orang boleh tengok your work, boleh ke sabar, but the process is very long. Tapi bila I kata kayu is something healing untuk I, yang boleh healing untuk I boleh lenturkan, I boleh buat bulat, I boleh buat curve, I boleh buat macam-macam. Dia boleh buat buaya. Boleh buat buaya. Dan juga elemen seperti puak kuku. Yes. Bagi saya tu hebat Hani. So untuk kerja kayu ni dia banyak melibatkan teknik, and you pun kena faham banyak teknik, banyak finishing process, and banyak benda-benda yang paling penting is how to dry the wood. So banyak source you kena faham lah benda-benda macam ni. And also you punya supplier juga. Itu yang ekosistem saya sebut tadi. Be good dengan your kayu supplier Jadi sebab dia bukan Ani seorang saja yang menghasilkan artwork ni, banyak lagi pemain-pemain ekosistem kan. Betul. Ani saya nak tertarik Ani seorang artis wanita muda, masih muda 30-an, 37. Bagi saya sangat muda, sudah mencapai ke tahap ini. Dan mungkin Ani pernah dengar peribahasa kan, kadang-kadang dikatakan wanita ini tidak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan artis-artis lelaki yang lain. Adakah Ani pernah mengalami isu-isu diskriminasi gender? Adakah menjadi artis wanita itu sesuatu yang menyempitkan ruang ataupun ada cabaran-cabaran tersendirilah? Mungkin Ani boleh kongsi tentang itu dan pengalaman dan mungkin apa yang boleh Ani inspirasikan artis-artis wanita di luar sana. Okey, untuk diskriminasi tu memang kita biasa dengar, memang ada. Tapi untuk saya struggle the early stage saya punya career is memang ada orang kata boleh ke dia ni buat? Betul ke dia ni buat? Berat ke larat ke? Boleh ke dia guna drill? Boleh ke guna power tool? So benda-benda yang orang tak nampak, tapi kita je tahu. But again, kita tak boleh nak tutup mulut orang, and kita tak boleh nak macam petikaikan orang kata apa. You do what you do, you control what you can control. Okay, so you tak perlu nak dengar orang kata apa. And untuk saya sendiri pun, even untuk production untuk work Susei pun, saya ada assistant. But again, assistant only assist you, untuk tolong you untuk angkat work, untuk benda-benda minor. So the main part is
is the artist. So the artist is yang akan bekerja, yang akan berfikir, yang akan construct, yang akan composition everything. Yang akan idea tu harus datang dari artis tu sendiri, original kan. Yes. Sebab tu bila orang kata the struggle, there is so banyak sangat struggle. Tapi untuk struggle I dah, bila orang kata diskriminasi tu, benda tu I dah lepas lama. So dah move on dah. Dah move on. So I don't need to dengar. So I don't need to dengar. So bila I banyak inspired daripada woman macam Zaha Hadid contoh, the architect. Yes. Yang very well known architect, and then one of the leading American sculptor, Louis Nevelson. Saya punya inspiration juga is from America. So macam kita sekarang tengok, even pilot perempuan, doktor perempuan, and what else? Kenapa Banyak. tidak sculpture artis, contemporary artis wanita yang boleh angkat berapa 240 kilo? Dan it's very very hard work kan, Benda Ani. tu is very possible. So benda tu pada saya dia ada willing factor. So if you nak reach that level, you nak pergi go internationally, you kena bekerja tu 100% from daripada so, sekarang. So at the end of the day tidak kisah laki atau perempuan, macam kisah. apa yang ayah Ani ajar masa kecil, tak kisah anak lelaki anak perempuan, yang penting buat kerja. Betul. Deadline kena tepat. Jangan hantar awak lambat. Sebab itu antara disiplin etika kerja. Betul. Kan. Disiplin pun memang penting. Kalau macam saya sendiri pun walaupun ada assistant di studio, saya memang prioritikan, and saya memang tekankan very disiplin dengan masa, time management, please jaga. And saya kalau bekerja pun dia macam office hour. So daripada pagi pukul 8 balik pukul 7 malam. So kita, sebab bila dah ada anak ni, kita sedahlah ada anak weekend, so kita weekend tak kacau. So dulu before saya ada anak memang kerja 7 days a week. So kita ada timeline yang kita kena follow. Yalah, balancekan hidup balance, kan. yes. Kalau artis ni kadang-kadang nak melukis atau berkarya saja, terlupa Betul. pula anak tak bagi Betul. makan. Betul. Dan juga menjaga kerukunan rumah tangga dan sebagainya lah. Sangat terinspirasi Ani, dan mungkin Ani juga ada pesanan khas kepada artis-artis wanita di luar sana dan juga audiens kita yang sangat meminati dan terinspirasi dengan kejayaan Ani kita ni, Madian. Okay, saya the only way yang saya boleh cakap, you just buat apa yang you rasa you nak buat, especially perempuan, kalau artis wanita. So bila kita jadi artis ni kan, dia jadi macam satu orang tengok kita as a public figure. Tapi bila you nak jadi public figure, you kena be strong. You kena tak boleh lemah. You tak boleh, orang kata boleh ke dia ni, you tak boleh down cepat. So you nak apa orang panggil tu, nak membawa diri dalam industri, especially contemporary art, benda yang bukan senang. And you kena rajin cari peluang dekat luar. Sebab saya percaya peluang dekat luar tu terlalu banyak untuk artis kalau dia rajin cari. Sebab fine arts I tengok fine art, major sculpture, dia terlalu banyak dekat luar. Dan potensi dia sangat besar, sangat dihargai, dan dia juga boleh membawa nama Malaysia ke pesada antarabangsa. Dan bayangkan suatu hari nanti, insya-Allah, salah satu daripada karya Ani kita ni, Madian, berada di MoMA di New York, insya-Allah. Amin. Dan juga museum-museum terkenal di seluruh dunia, dan kita doakan supaya Ani terus berjaya kan. Tapi sebelum itu, saya nak Ani cerita tentang karya di belakang ni. Kita nampak kepala buaya di sini, dan daripada tadi saya dah sebut tentang ni karya favourite saya lah, dan bagi saya dia sangat special. Dan kita juga akan ada pertandingan mengira buaya di sini. Tapi sebenarnya saya nak kongsi Ani kongsikan tentang karya di belakang ni. Cerita ni dendam sang buaya maksud dia. So kalau dekat Sarawak, dia sangat popular pasal buaya. Bukan buaya lelaki, tapi buaya yang makan orang. So bila the real buaya. So macam dekat sana, dia macam cerita ni, dia ada satu perkampungan. Buaya ni dia ada buaya jelmaan
7 ekor jemaah yang menjelma jadi manusia. So ada satu hari dia pergi kalau di kucing kita panggil bergendang. Kalau sini orang panggil bergendang macam Memanggil ke? Dia memanggil. Dia macam satu ritual. Adakah dia bukan ritual, dia macam majlis orang berkahwin. Apa orang panggil? Macam kita karaoke, kenduri. Kenduri dan dia macam ronggeng. Macam ronggeng. Macam ronggeng kan. Tapi di Sarawak kita panggil bergendang. Bergendang. Dan itu salah satu elemen budaya. Budaya. Di Sarawak. Di mana kenduri kita panggil bergendang. Betul. First time saya dengar sebenarnya. Bergendang. Ya, betul. So bila bergendang Di sinilah. Dekat sini dia masuk dalam perkampungan, kat sini bergendang, ada majlis perkahwinan. So 7 ekor yang you nampak ada buaya kat sini. Jadi kita kira kat mana dia kira. ekor tu. Dia kira. So bila ada geng buaya ni, dia pergi sebab dia nak pergi majlis ni. So untuk dia pergi dekat majlis ni, dia kena bertukar jadi manusia. Dan so masa itulah dia menjadi buaya yang lagi satu. Betul. So bila 7 ekor buaya, bila dia dah sampai dekat area sini, the village boys dia tak suka. The strangers, siapa ni kan tiba-tiba datang, tiba-tiba nak join the party, macam itulah contoh. And then bila buaya ni nak balik, the only way untuk diorang bertukar balik is kena pakai dia punya rantai, is gigi buaya. Loket tu. Dia punya loket. Dan loket tu berada di leher lah. Berada di leher. Dia kena pakai tu and then baru dia masuk menjadi buaya kembali. So yang budak-budak daripada kampung yang tak puas hati ni, dia follow sampai dekat tebing. Dia follow and ada 6 ekor yang dah boleh jadi. And yang seekor dia kena tangkap. Adik bongsu. Dia kena tangkap. Family buaya ni ditangkap. Boleh tangkap. So daripada situlah start buaya mengganas. Tapi dia tak mengganas dekat semua orang. Dia mengganas untuk yang ada relatif saja. Ni anak buah ni. Dengan pemangsa betul, kepada betul, buaya pemangsa ni. betul. Jadi menarik bagi saya sebab cerita-cerita tentang folklore ataupun mistik cerita rakyat di Sarawak ini, Aini Ketrimadian telah terjemahkan sebagai satu karya. Bagi saya dia adalah satu sangat yang istimewa. Yang sebelum ini berapa ramai daripada kita tahu cerita sebenar tentang Bujang Senang yang dipanggil Bujang Senang, tapi apa cerita hikayat-hikayat tersebut. Dan yang ini adalah sesuatu yang mungkin biasa didengari oleh anak-anak yang besar di Sarawak, tetapi kami di Semenanjung atau di luar sana, di luar Malaysia, mungkin itu tidak tahu tentang cerita-cerita yang sering diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur contohnya. Jadi itu special Jadi kalau penonton ingat ada berapa ekor buaya tadi, kita akan bagi cari buaya kat sini, dan akan ada hadiah pada mereka yang pertama dapat meneka berapa ekor buaya yang Aini sebut tadi. Okey. Aini dan keliling kita ada banyak lagi artis. Tadi Aini ceritakan ada 15 ya? Ada 15. Dan pameran kita sehingga 28 Februari. Jadi masih lagi belum terlambat. Kita sehingga hari Ahad ini untuk kita hadir ke KLGCC International Gallery, dan banyak di keliling kita, banyak artis karya-karya Aini yang telah terjual, dan ada banyak karya-karya unik yang berbagai bentuk. Selalunya canvas orang kata sama ada bulat ataupun 4 segi, tapi Aini is breaking convention. How about both? Kedua-duanya sekali, bulat dan 4 segi, ataupun kita juga ada beberapa karya dalam bentuk totem pole ataupun sculpture yang berdiri berbentuk 4 segi. Jadi bagi saya most of the artwork telah terjual, dan apabila dibeli oleh private collector, actually we'll never see them again, sebab karya-karyanya akan dihantar ke rumah-rumah collector. Dan sampai 28 hari bulan ni adalah hari terakhir yang kita boleh lihat sendiri karya-karya menarik yang berada di KLGCC International Gallery ni. Dan Aini Ketrimadian berusia 37 tahun, masih muda, dan bagi saya banyak lagi insya-Allah karya-karya beliau yang akan dihasilkan. Support her work insya-Allah. Okey, boleh lihat profil Aini Ketrimadian di website beliau.
dan juga di social media, dan support our local artist, local artwork, art scene. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang support artis-artis tempatan kita yang bagi saya setaraf dengan artis-artis antarabangsa. Jadi Ani, any last words to your audience kat luar sana, pesanan? Okay, pesanan saya untuk para penonton, sila hadir dekat pameran Susir yang akan last next week is 28 hari bulan Februari. So saya akan berada dekat sini, kalau saya tak ada pun galeri saja. So kalau laki boleh jumpa saya kat sini. So saya jemput semua orang untuk datang, untuk enjoy the work. Sebab bila tengok dekat TV or dekat screen, dia tak puas. You kena experience, you kena berdiri depan work. Lihat sendiri Kena kepala lihat buaya sendiri. tadi. Ya, betul. Bukan setiap hari kita boleh nampak bujang betul. senang ada puak kumbu motif di betul. atasnya. Bagi saya itu adalah salah satu yang sangat unik. Dan Ani, artis muda wanita kita, dan we wish you all the best. Thank you. Ani Keterimadian, dan saya mendoakan nama Ani akan harum di pesada antarabangsa insya-Allah, dan semoga juga kita ramai lagi artis-artis muda, anak-anak kita di luar sana yang mungkin menyimpan impian nak menjadi artis, ya, yang mungkin tidak tahu hala tujunya ke mana kerjaya seni ini boleh pergi. Jadi Ani telah membuka ruang tersebut, membuka jalan tersebut, menunjukkan kepada semua ini adalah potensi sebenar dunia seni, dan besar lagi dan banyak lagi peluang di luar sana. Dan bagi saya itu adalah sangat penting peranan yang Ani boleh mainkan untuk memberi inspirasi kepada anak-anak kita di luar sana. So sehingga kita bertemu lagi di dalam episod seterusnya di segmen Seni City. Terima kasih Terima Ani kasih Keteri. menjemput. Dan insya-Allah kita bertemu lagi. Alright. Okey, sekian saja episod kita kali ini. Semuanya di Seni City. Bye.